Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin wal 'aqibatul muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Yang saya hormati Tuan Pengurusi, yang saya segani Tuan Imam, Tuan Bilal, EJK Masjid, Tuan Guru, Ustaz, Muslimin, Muslimat dan yang rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana telah diberikan kepada kita kekuatan untuk hadir ke masjid pada pagi ini. Mudah-mudahan dari segala perbuatan niat kita pada permulaan kita nak hadir ke masjid itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Ulama ada mengatakan bahawa keselamatan jasad terletak mana, keselamatan roh kita letak mana, keselamatan agama kita letak mana. Ulama mengatakan bahawa keselamatan jasad kita terletak pada sedikitnya makan. Apabila sedikitnya makan, insya-Allah tubuh badan kita akan menjadi sihat. Sebab penyakit yang berada dalam tubuh badan kita terletak pada perut. Bila sedikitnya makan, insya-Allah dia akan selamat tubuh badannya daripada sakit, insya-Allah. Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan, iaitu bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang ada di atas muka bumi. Keselamatan roh kita terletak mana? Keselamatan roh kita terletak pada sedikitnya dosa. Pada sedikitnya dosa, apabila seseorang itu sedikit dosa, insya-Allah dia selamat daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan pada bulan ini juga diampunkan segala perbuatan-perbuatan kita, segala dosa-dosa yang telah lalu, insya-Allah. Mudah-mudahan segala dosa kita diampunkan dan kita akan dimasukkan ke syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan keselamatan agama kita letak mana? Iaitu berselawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bulan ini juga kita perbanyakkan selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi pada hari Jumaat, insya-Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sepanjang kita berada dalam masjid ini, malaikat sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah rahmatilah dia, ya Allah berkatilah dia, ya Allah ampunlah dia sepanjang dia berada dalam masjid, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab manusia ni suka lima perkara. Manusia ni suka lima perkara.
Dan apa yang manusia suka itu tidak ada penting di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita tak suka itu bermakna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manusia suka pada dunia tapi lupa pada akhirat. Manusia suka pada harta tapi lupa pada hari hisab. Manusia suka kepada makhluk tapi lupa pada Khalik. Manusia suka berdoa pada Allah Subhanahu wa taala tapi lupa pada taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Manusia suka pada rumah yang besar-besar tapi lupa pada kubur. Dan insya-Allah mudah-mudahan apa yang diperkatakan tadi yang kita suka itu biar berpada-pada. Dan jangan kita melebihkan segala sesuatu. Ingat segala sesuatu itu akan menyeksa kita pada hari akhirat kelak. Mudah-mudahan segala yang kita ada ini insya-Allah dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang di mana kita tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala pemilik segala makhluk yang ada di langit. Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik segala yang ada di bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk yang ada di antara langit dan bumi. Nak kata sini Allah Subhanahu wa taala semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Harta kita bukan harta kita. Kita tidak ada sesuatu pun. Tubuh badan kita hanya dipinjam oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi pinjam oleh Allah Subhanahu. Segala perkara-perkara yang diberikan oleh Allah akan tanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan yang kita tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke anak tangga pertama, uhdurul mimbar. Nabi kata uhdurul mimbar, mari dekat mimbar, mari sahabat-sahabatku, uhdurul mimbar. Fahadarna, maka sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir kepada mimbar dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma ittaqad darajata qala amin. Falamma ittaqad darajata thaniyata qala amin. Falamma ittaqad darajata thalithata qala amin. Falamma nazala qulna ya Rasulullah laqad sami'na anka al-yawma syai'an ma kunna nasma'u. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panggil sahabat-sahabat, mari dekat mimbar, mari kat mimbar, mari. Fahadarna, maka kami pun hadir apa sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arahkan. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittaqad darajatan qala amin. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik anak tangga yang pertama, Nabi berkata apa? Amin. Falamma ittaqad darajata tsaniyata qala amin. Nah, apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik anak tangga yang kedua, Nabi berkata qala amin. Falamma ittaqad darajata tsalitsata qala amin. Apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik anak yang ketiga, qala amin. Nabi berkata amin. Falamma nazalah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun daripada mimbar, qulna, sahabat tanya, kami bertanya, ya Rasulullah, laqad sami'na anka al-yawma syai'an ma kunna nasma'u. Ya Rasulullah, hari ini aku dengar satu perkataan, satu suara, satu perkataan yang dikeluarkan oleh kamu ya Rasulullah yang tidak pernah kami dengar sebelum ni. Sahabat tanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, apa maksud amin yang kau katakan sedemikian? Sahabat nak tahu. Sahabat nak tahu apa maksud yang dikatakan amin. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu perkara-perkara gaib. Kita tak tahu perkara gaib, tapi kita wajib percaya. Kita wajib percaya apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
umat yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat sayang kepada umat dia yang sentiasa berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih lagi dalam bulan, lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan, lebih-lebih lagi pada hari yang sangat mulia, iaitu hari Jumaat. Kita alhamdulillah, waktu itu Nabi kata, Allahumma salli ala, waktu itu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya. Nabi kata, aku diberikan 5 kelebihan yang tidak ada diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi sebelum ni. Nak kata sini kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amat banyak. Tapi Nabi kata sini 5 kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad tidak ada diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Nusirtu bi ra'bi masirata syahrin. Nabi kata, aku diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Musuh Allah Subhanahu wa taala takut dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masa 1 bulan perjalanan. Kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak pergi perang. Nak pergi perang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan agama Allah, sebulan perjalanan musuh Allah dah takut. Itu kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ju'ilat ila ardu masjidan wa tahura. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bumi ini. Apa di bumi ini? Iaitu Allah Subhanahu wa taala jadikan bumi ini sebagai masjid dan juga sebagai tempat bersuci. Kalau kita tak ada air, kita tak ada air, kita istinja, tak ada alasan bagi sesiapa manusia pun, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya mendirikan solat. Tidak ada alasan bagimu untuk tidak solat. Nak lelaki, lelaki ni sakit macam mana pun dia wajib solat. Salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala jambin. Dia kata, semayang, suruh semayang dalam keadaan berdiri. Kalau tak boleh diri, duduk. Tak boleh duduk, berdiri. Tak boleh duduk, baring. Tak boleh baring dengan hati. Tak boleh hati dengan mata. Nak kata sini, nazuk macam mana, contoh nazuk tapi dalam kesedar, bila dengar azan wajib dia solat. Nak kata sini, solat itu amat-amat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab as-salat itu direct kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masa Isra dan Mi'raj. Wa ju'ilal ardu masjidan wa tahura wa uhillat bil ardu wa uhillat lil ghanaim falam tahilla ahadun qabli. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu masa perang. Allah Ta'ala memerintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerangi orang kufar. Bila perang menang, ambil harta tu sebagai harta rampasan. Tak ada nabi-nabi pun diperintahkan untuk perang kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa utitu syafa'ah, pada hari akhirat kali nabi-nabi lain tak boleh bagi syafaat kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita ni bangga kepada kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa utat syafa' wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah. Nabi-nabi dulu diutuskan kepada umat dia sahaja, bukan kepada sekian alam. Wa bu'itsu ila an-nasi amma, tetapi aku diutuskan kepada seluruh alam, termasuk dengan makhluk-makhluk selain pada manusia. Nak kata sini betapa kita ni beruntung menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik anak tangga yang pertama tadi, kembali semula. Naik anak tangga yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata amin. Jadi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak tahu apa
apa perkara-perkara yang sahabat tak tahu, Nabi buat. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beritahu bahawa apabila aku naik anak tangga yang pertama, malaikat muncul depan aku. Dia kata, celakalah dia, binasalah dia yang mendapati bulan Ramadan tidak diampunkan oleh Allah Ta'ala. Wal'iyadzubillah. Minta jauh. Mudah-mudahan dalam bulan Ramadan ni, segala perbuatan kita, segala perkataan kita, segala niat kita, insya-Allah kalau kebaikan kita itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan. Cuba bayangkan setiap satu perkara, satu perbuatan kita itu berkali-kali ganda didapat pada bulan Ramadan. Sayang dah Allah kepada kita. Nak bagi tahu kalau boleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tambah beri masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nak bagi tahu sini satu perkara kebaikan dia berikan pahala berlipat-lipat kali ganda. Sebagai contoh pada bulan Ramadan ni, kan kita baca Quran satu ayat, bukan satu ayat, satu huruf. Nabi kata wala aqulu alif lam min harfun bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Aku tak kata pun alif lam itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan setiap huruf Allah berikan berlipat-lipat kali ganda. Cuba kita baca bismillah. Bismillah juga ayat Quran. Dulu masa kecil-kecil duluan kita ngeja kan. Mungkin ustaz-ustaz tuan guru lebih hebat. Nak kata zaman saya sendiri. Mak ayah bekeng. Tuk guru bekeng. Ustaz bekeng. Cikgu bekeng. Rotang depan mata. Siapa boleh ngeja satu Quran? Bosin bawa bis, mim alif lam lam, satu bawa mim, lam fatah la, he alif lam ra, satu bawa hi, ra hadata rah mi fatah ma, nun alif lam ra, satu bawa ni ra data ra, hayya bawa hi mi bawah mi, bismillahirrahmanirrahim. Nak kata kerana rotang saya boleh ingat. Learning. Cerita rotang tengok. Tak pasal-pasal bala poli. Kan? Learning tak boleh manja. Jangan manja ke anak kita ada anak pandai-pandai lah. Didik anak macam mana supaya anak itu menjadi solehah, dan anak itu akan berdoa kepada ibu bapa seketika ibu bapa meninggal dunia. Kita baca Quran, kita dengar Quran itu kita dah dapat pahala. Bukan kita baca je, dengar saja pun kita dapat pahala. Man istama'a ila ayatin min kitabillah kutibat lahu hasanatun mudha'afah wa man talaha kanat nuran yaumal qiyamah. Man istama'a ila ayatin min kitabillah. Barang siapa yang mendengar satu ayat daripada kitab Allah, Allah Subhanahu wa taala berikan pahala berlipat-lipat kali ganda. Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan. Sekurang-kurangnya dalam bulan Ramadan ni biar tamat suti Quran. Sekurang-kurangnya. Saya buat kursus kahwin kan. Buat kursus kahwin, saya khabar kepada pengkhusus tu, orang khusus orang nak kahwin. Saya kata sekurang-kurangnya sebelum kita kahwin, biarlah tamat suti Quran. Sebab lain kehidupan mereka yang tamat Quran dengan tak tamat Quran. Lain kehidupan seseorang itu yang baca Quran dengan orang tak baca Quran. La taj'alu buyutakum khubura fa innal baita alladhi taqra'u fihi suratul baqarah la yadkhulu syaitan. Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kubur. Malaikat melihat orang baca Quran dari rumah seseorang itu seperti mana kita melihat bintang-bintang berkelip-kelipan di atas nung sana. Begitulah malaikat-malaikat melihat rumah orang baca Quran. Kan, mudah-mudahan rumah kita ni jangan jadikan Quran itu sebagai perhiasan. Sekurang-kurang bacalah Quran, insya-Allah.
Rumah itu kita berkelip-kelipan sebagaimana kita melihat bintang-bintang berkelipan di atas gunung sana. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik anak tangga yang pertama. Bangsa celaka mereka yang mendapati bulan Ramadan tapi tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buatlah segala kebaikan dalam bulan Ramadan. Kita bersedekah pada bulan Ramadan. Bersedekah itu yang lebih baik daripada bulan-bulan lain adalah bulan Ramadan. Dan biarlah harta kita itu menjadi pendinding kita di hari akhirat. Kita bangga dengan pahala yang kita ada, tapi ingat pahala kita akan habis sebelum sampai ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Pahala seseorang itu akan habis, degom masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab masa di atas dunia dulu dia mengumpat orang, masa atas dunia dulu dia menyakiti hati orang, masa dia hidup dulu dia membuat segala perkara-perkara yang boleh menyebabkan seorang itu terasa hati. Dan segala pahala yang kita bawa di akhirat kelak lagi berguni-guni, lama-lama habis. Sebab apa? Harta kita diberikan kepada mereka-mereka yang pernah kita sakitkan di atas muka bumi. Yakhlusul mu'minuna minan nar fayuhbasuna ala taratin bainal jannati wan nar fayuqtasu li ba'dih min ba'di madhalima kanat bainahum fid dunya hatta idza hudibu wa nuqu udhina lahum fi dukhul jannah. Orang mukmin bebas daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ni sebelum masuk syurga, tapi mintaklah jauh, tapi nak bagi tahu sini bahawa ada orang mukmin yang masuk neraka. Sebelum masuk syurga, dia akan diseksa dulu, dibersihkan dulu sebelum masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tak masuk daripada golongan tu. Tapi nak kata sini ada orang mukmin yang terbebas dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dia dibebas, dia akan ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu jambatan, dan jabatan itu berada di antara syurga dan neraka. Lalu dia seksa. Sebab apa? Lalu diberikan pembalasan terhadap perbuatan-perbuatan zalim di atas dunia dulu. Dan setelah dibersihkan, udzina lahum fi dukhul jannah, maka diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Minta jauh supaya kita ini terselamat. Dalam bulan Ramadan ini kita tidak tergolong daripada celaka mereka yang berada dalam bulan Ramadan, tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekurang-kurangnya kan kita buatlah perkara yang lebih mudah, iaitu paling mudah sekali dalam hidup kita itu baca Quran. Kita nak sedekah tak ada duit, kan? Kita nak cakap banyak kita tak pandai. Sekurang-kurangnya duduk masjid iktikaf untuk diri kita, buka baca Quran, insya-Allah itu perkara lebih mudah bagi seseorang untuk melakukan kebaikan. Dan Quran itu sendiri akan menjadi syafaat. As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. As-siyam ni kita puasa ni, wal Qur'anu yashfa'ani, dua-dua benda ini akan bersyafaat kepada siapa? Lil 'abdi yaumal qiyamah, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Yaumal qiyamah, pada hari akhirat lagi. Dua benda ni, as-siyamu wal Qur'an, dua-dua benda ini, dua perkara ini akan mensyafaat kepada hamba-hambanya pada hari kiamat kelak. Kita tak tahu kita ni guana, kita tak tahu. Jibril sendiri pun mengaku depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tak tahu apa yang aku akan jadi seterusnya. Aku tak tahu dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Takut-takut aku ini menjadi seperti iblis. Bukankah iblis itu daripada malaikat? Aku tak tahu.
Aku tak tahu apa yang aku jadi seterusnya dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Bila malaikat demikian kata gitu, Nabi pun menangis. Sebab Nabi pun tidak tahu apa yang akan jadi pada dia. Tapi dengan surah Allah Subhanahu wa taala, wahai Jibril, wahai Muhammad, kamu terselamat daripada perkara-perkara mungkar. Dah diberi jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala bahawa malaikat dan Nabi Allah Subhanahu wa taala tidak sekali-kali akan masuk neraka Allah Subhanahu. Kita siapa nak jamin? Siapa nak jamin kita ni? Kita tak tahu. Tak tahu ke mana kita selepas kita mati. Hisap diri kita sebelum kita dihisapkan. Kita tak tahu di mana kita akan berada. Tapi mudah-mudahan dengan kebaikan yang kita buat itu menjadi syafaat pada hari kita, pada hari kiamat kelak, insya-Allah. Sebab pahala kita ni akan menjadi satu benda, satu bentuk yang kita tak nampak di atas dunia ni. Nah, di atas dunia ni kita nak cari keselamatan untuk diri kita ni, kita cari. Contoh hujan. Bila hujan, kita mencari sesuatu untuk menyelamatkan diri kita daripada terkena hujan. Waktu panas, kita akan mencari sesuatu tempat yang sejuk untuk menyelamatkan diri kita daripada terkena panas. Tapi di hari akhirat kelak, satu benda itu yang mencari kepada orang yang melakukan kebaikan. Sebagai contoh, Iqra'ul Qur'an fa innahu syafi'un li ahlihi yaumal qiyamah. Bacalah oleh kamu Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu menjadi syafaat di hari akhirat kelak. Iqra'u Az-Zahrawaini Ali Imran, Al-Baqarah wa Ali Imran. Fa innahuma ya'ti yaumal qiyamati ka'annahuma ghamamatan aw ghayayatan aw firqani min tayr sawaf. Dia kata bacalah Az-Zahrawaini. Apa Az-Zahrawaini? Itu surah Al-Baqarah wa Ala Imran. Dan dua-dua surah ini akan hadir kepada si pembaca pada hari kiamat. Dan dua surah ini akan menjadi satu bentuk awan, tumpukan awan untuk menyelamatkan si pembaca. Kita tak tahu pahala yang kita buat tu bentuk macam mana. Perkara gaib kita tak tahu. Kan? Perkara gaib kita tak tahu. Tapi kita wajib percaya. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik anak tangga pertama, celakalah mereka yang mendapati bulan Ramadan tapi diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Falamma ittaqad darajata tsaniyata qala amin. Bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik anak tangga yang kedua, Nabi berkata amin. Jadi sahabat nak tahu, ya Rasulullah, pertama kami dah tahu. Apa yang kedua? Sebab amin yang kedua. Nabi kata, malaikat beritahu pada Nabi, barang siapa Allahumma salli ala Muhammad. Dia bagi tahu, man dzukirta indahu falam yusalli alaik. Barang siapa di antara umat engkau wahai Muhammad disebut nama engkau tidak bersalawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan ini juga perbanyakkan berselawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Celaka mereka, binasa mereka. Sebab tu ulama mengatakan, ada ulama kata bila kita mendengar selawat Nabi, kita wajib selawat. Ada ulama kata wajib. Tapi kita ni apa ni? Kata berselawat, kita nak selawat, tak mau selawat sudah. Tapi ingat, mereka yang disayangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak, pada hari akhirat kelak, mereka yang memperbanyakkan selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menceritakan pada malaikat. Malaikat mempunyai sayap.
wallahu alam sayap macam mana. Dan malaikat mempunyai banyak bulu, wallahu alam bulu macam mana. Dan bulu ini banyak dia sebanyak bilangan ciptaan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa di antara lelaki dan perempuan berserah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat tadi menyelam ke dalam lautan nur. Wallahu alam lautan nur macam mana, tapi kita wajib percaya. Jangan sekali-kali nuk guna kita mempersenda ke jangan. Apa yang Nabi kata, kita wajib pegang teguh. Barang siapa yang bersawat di antara lelaki dan perempuan bersawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memerintahkan pada malaikat tadi menyelam ke dalam lautan nur. Kemudian malaikat tersebut keluar daripada lautan, dia mengibas-ngibaskan sayapnya sehingga kan menitis titisan-titisan daripada lautan nur. Dan titisan-titisan itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan malaikat dan malaikat itulah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang bersawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Nak bagi tahu besarnya bersama pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berselawat, malaikat memohon ampun kepada yang boleh berselawat sampai hari kiamat. Sebab siapa Nabi Muhammad? Kekasih Allah. Siapa Allah? Iaitu pemilik segala langit dan bumi, segala makhluk semua milik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang kita pemudahkan lidah kita ini, setiap kali kita duduk saja kita berselawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-bakhilu man dzukirtu 'indahu wa lam yusalli 'alaihi. Siapa bakhil? Bakhil itu apabila sebut nama engkau tapi mereka tidak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang yang bakhil. Kan? Kalau kita pergi negeri Arab, mungkin ada di kalangan hadirin hadirat yang pernah pergi sana, atau pernah belajar sana, atau mentadbir sana. Kalau kita dengar khatib ataupun imam ataupun bilal sebut dalam masjid, tak kira masa khutbah ke masa cakap je, bila keluarnya Allahumma salli ala Muhammad ataupun selawat, gemuruh dengar dalam masjid. Orang agak taksubnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan kalau kita dengar orang selawat, kita selawat dah. Alhamdulillah kita selawat, mudah-mudahan. Sebab selawat itu bila satu selawat dan diselawat disambung oleh Allah 10 kali selawat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falamma ittaqad darajata tsaniyata qala amin. Apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik anak tangga yang kedua, Nabi berkata amin. Jadi sahabat tahu bahawa amin yang kedua adalah mereka, sahabat tahu bahawa mereka yang tidak bersama pada Nabi Muhammad itu mereka binasa. Kan? Sebab kita ni kan berterima kasih pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Kerana peperangan, sahabat-sahabat mati, putus tangan mati untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Diseksa. Kan? Kita ni tubik dalam ekor. Kita tubik bawa kipas. Kita tubik kaya. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak tegak tu bermacam-macam yang dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kalau jika sekiranya kita perbanyakkan selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah Nabi amat sayang kepada mereka yang sentiasa berselawat semasa dalam hidup dia. Falamma ittaqad darajata tsaniyata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik anak tangga yang ketiga. Kan seseorang itu yang mempunyai ibu dan bapa ataupun salah seorang daripada dia, seseorang itu tak menyebabkan dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dia ada ibu bapa
tapi derhaka pada ibu bapa, tak layak dimasuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibu dan bapa kita yang telah meninggal dunia, sekurang-kurangnya kita sedekahlah Fatihah kepada mereka. Kan? Kepada mereka. Mereka tak ada harta di atas di dalam kubur. Kita pun mati kat lagi. Siapa nak sedekah kita bacaan? Cuba kita fikir. Siapa yang akan sedekah kebacaan kepada kita kalau bukan anak-anak kita? Sebab itulah didiklah anak-anak supaya menjadi anak yang salihah dan saleh. Mudah-mudahan anak tersebut itu bermanfaat setelah kita meninggal dunia, insya-Allah. Mudah-mudahan. Dan pada bulan Ramadan ini juga ditutup segala pintu-pintu neraka. Tidak ada satu pintu neraka pun yang dibuka pada bulan Ramadan. Dan pada bulan Ramadan dibuka semua pintu-pintu syurga. Tidak ada satu pintu syurga pun yang tertutup pada bulan Ramadan. Nak kata sini bulan Ramadan lah bulan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan saya sendiri, tuan-tuan, puan-puan, diberikan taufik dan hidayah sepanjang bulan Ramadan ini membuat segala kebaikan dan meninggalkan segala keburukan. Wallahu alam. Saya minta maaf jika ada salah dan silap. Itu adalah kekurangan saya. Sama-samalah kita mohon pada Allah supaya diberikan niat kita yang baik, diberikan kekuatan kita boleh buat. Kan kita niat ada sebelum bulan Ramadan ni aku nak buat bangun malam. Kan yang selama ni tahun lepas kita lepas subuh, lepas sahur tidur. Kan tahun ni kita nekat. Tahun ni lepas sahur aku tak mau tidur, aku nak mari semayang jemaah bersama di masjid. Mudah-mudahan dan insya-Allah niat kita itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kekuatan untuk buat apa yang kita niat. Insya-Allah mudah-mudahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin wal aqibatul muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.